Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita masuk kepada chapter 9. Okey, chapter ni dia lebih kepada how to gain the operational excellence dan customer intimacy. Okey, dua point lah dia nak tahu kat sini. Okey, seperti biasa kita tengok. Okey, kita mula dengan masalah dia. Okey, ada legacy system ni dia bekerja sekali, nak design daripada bisnes yang lama lah. Okay. Sistem yang digunakan nak supply customer new to support new consumer product business. Okay. So dekat sini masalah dia sukar untuk kata pengguna-pengguna ni pengguna baru. Dia tak nak kejar lah kan. Masalah dia. Okay, jadi kat sini solusi yang dia ambil adalah gunakan SAP. SAP Enterprise ni Resource Planning System. Apa yang dia buat? Teknologi yang kita gunakan dalam dalam industri ni. Okay, teknologi dia digunakan oleh SAP. Okay, dia buat apa? Dia bagi new business model yang lebih efisien. Lepas tu yang boleh cross enterprise data for single and consistent view. Okay, apa itu enterprise system? Okay, kalau kat sini kita nak tengok enterprise system adalah satu sistem yang digunakan oleh industri lah. Contoh yang pertama, enterprise system gunakan ERP system. ERP ni Enterprise Resource Planning. Resource ni apa? Sumber. Okay. Pengurusan sumber lah. Apa benda? Software yang digunakan untuk uruskan dia punya bahan mentah atau uruskan sumber dengan baik lah. So kat sini tengok. Okay. Enterprise system ni adalah satu database. Dalam syarikat ada satu database, tetapi digunakan oleh berlainan jabatan. Contoh finance, human resource, manufacturing dan ni. Semua menggunakan hanya satu database yang sama. Okey, itu dipanggil sebagai enterprise system. Okey, enterprise software ni ada pelbagai jenis lah business process yang digunakan. Contoh tadilah finance, human resource, manufacturing to implement firm. Okey, apa benda yang company tu nak. Kita tengoklah function apa. Setiap ni ada function tertentu. Tak semua menggunakan resource yang sama. Business value of enterprise system. Okay, dekat sini dia nak menaikkan dia punya operational efficiency. Maksudnya cara-cara dia nak buat produk tersebut lebih cepat dan lebih cepat respon kepada customer request. Pelanggan nak boleh cepat siap. Macam tu lah. Okay, so dia ada analytic tool lah, berbagai jenis inilah yang ada dekat dalam enterprise system tadi. Salah satunya kita panggil dia sebagai supply chain lah. Okay, supply chain. Supply chain ni adalah network. Dia ada beberapa jenis lah. Network organize process for material, transform product, distribute product. Okay, apa supply chain dia boleh buat? Dia bagi ni lah. Nak buat barangan yang digunakan, nak buat dia, bahan mentah dia. Okay, bagaimana nak tukar jadi produk, bagaimana nak membahagikan produk tersebut kepada pengguna, cara-cara dia. Ada upstream supply chain, ada downstream supply chain. Inilah beza dia. Dan ada internal supply chain. Okay, kalau tengok kat sini, ni upstream, ni downstream. Okay, contoh ni dekat kilang Nike lah dia kata. Okay, kilang Nike ni. Distributor, retailer, consumer pengguna lah. Dari kilang sampai ke pengguna kita panggil dia sebagai downstream. Okey, dari kilang naik tu dengan bahan-bahan mentah dan sebagainya ke atas supplier dia, kita panggil dia sebagai upstream. Okey, supply chain management ni kena diurus dengan baik lah. Dia kata sebab kebanyakan company kalau tak diurus dengan baik boleh hilang hingga 25% operating expenses. 25% nilai duit yang boleh hilang. Tinggilah juga. Okay, just in time strategy. Maksudnya strategi yang digunakan dalam supply chain management ni harus menepati masa lah. Apabila nak, dia boleh cepat siap dan tidak berlaku perlebihan stok atau kekurangan stok. Dia betul-betul cukup masa dia. Safety stock, buffer lab for flexibility in supply chain. Safety stock ni dia ada stok simpanan dia yang betul-betul cukup. Sebab tu dia panggil buffer ni, supaya nanti tiba-tiba permintaan meningkat, stok yang dalam safety stock ni boleh dikeluarkan. Tak perlu lagi kilang nak buat balik semula. Bullwhip effect. Okay, bullwhip effect pula adalah maklumat lah.
maklumat tentang permintaan produk tersebut. Yang distort as is passed of one entity to next across supply chain. Permintaan yang terganggu daripada next. Okey, tengoklah. Ni dia lah, bullwhip effect. Okey, kalau customer minta, retailer kena minta juga kan. Kita kena, sebab yang jual mesti nak ada stok juga. So dia akan meningkat. Daripada sini akan meningkat sikit, meningkat. Okey, ini dipanggil sebagai bullwhip effect. Supply chain management software. Okey, software yang digunakan untuk uruskan supply chain lah tadi. Nama dia supply chain planning system dan supply chain execution system. Okey, kalau planning, dia nak buat apa? Dia buat model, dia demand planning, dia uruskan sumber dengan baik. Dia nak tengok inventory sekarang ni tinggal berapa, transportation macam mana kan. Kalau execution system ni pula, dia tengok flow tu, macam mana dia distribute kan. Dekat warehouse ada ke tak ada, dia check macam tu lah. Okay, ni tak apa, ni flow. Okay, global supply chain issue. Okay, apa benda yang isu yang terjadi dekat supply chain ni? Selalunya terjadi geographical distance. Contoh jauh kan, macam stok nak ambil dari China, jauh, so ambil masa sikit kan. Sebab different country, performance standard. Contoh dekat China laju, kat Malaysia macam kurang sikit. So bila proses nak transfer tu, dekat contohnya dekat bahagian courier, macam kita punya courier lambat sikit, so dekat situlah dia akan sangkut. Tapi untuk masa sekarang dia kata internet help manage global complexity. So gunakan internet, dia boleh check dekat warehouse ada, transportation, logistik dan outsourcing. Outsourcing ni orang luar lah, dia upah orang untuk lakukan satu kerja lah. Okay, dia ada dua jenis dalam supply chain ni. Dia ada push based model dengan pull based model. Push, satu tolak, satu tarik. Ini SCM yang mula-mula lah dia kata. Based on best guess on demand, berdasarkan permintaan dia. Web base, yang terkini dia panggil web base. Web base ni dia berdasarkan customer. Kita tengok, ni dia push base. Dia lebih kepada manufacturer akan tolak kepada ni berdasarkan forecast. Forecast. Lepas tu purchase what on share. Ni yang sekarang pull ni dia berdasarkan customer. Awak boleh tengok berdasarkan arrow ni. Mana start arrow tu, itulah dia punya keutamaan lah. Dia starting produk tu daripada sini. Ini starting daripada customer. Demand customer tu yang akan membuatkan manufacturer produce produk. Sekarang pula kita ada internet driven supply chain. Tengok, bila ada internet ni lagi merata-rata kan. Okay, business value or SCM. Okay, match value demand, reduce demand. Supply chain management tadi, apa dia punya kelebihan dia? Dia boleh buat macam ni lah. Improve delivery service, speed time to market, mempercepatkan masa, lebih efektif, mengurangkan kos, meningkat keuntungan. Itu samalah. Next, satu lagi kita kena belajar kat sini, kita panggil dia sebagai CRM. CRM ni apa? Customer Relationship Management. Customer, hubungan customer. Kita nak tahu customer ni siapa kan. Apabila sesuatu bisnes terlalu besar, lagi ramai lah customer dia, lagi susah lah nak kawal customer tersebut. CRM ni boleh mengambil maklumat ke atas semua customer. Dia buat analisis. Kita tengok. Contohnya kat sini, Customer Relationship Management ni dia ada 3 benda dia buat, daripada sale, daripada marketing dan service. 3 benda ni menggunakan CRM software. Software apa yang digunakan? Dia bergantung kepada jenis-jenis software lah kan. Daripada niche tool to large scale enterprise application. Daripada kecil-kecil sampai besar. Ada berbagai jenis lah. Antara software yang digunakan adalah, tengok kat sini kita ada partner relationship management. Dia buat apa? Dia lead generation, pricing, promotion. Ini semua ni dikawal gunakan PRM. Next kita ada employee relationship management, dipanggil ERM. Dia nak kawal kita punya employee lah. Objektif dia, employee performance, employee training, semua ni panggil ERM.
CRM package biasanya termasuklah kepada SFA. SFA ni Salesforce Automation. Okey, apabila kita beli satu software CRM, dia adalah benda ni. Dia nak tahu sale berapa, nombornya, sale code, supaya lebih mudahlah customer dia. Dan dia ada customer service. Customer boleh request service lah. Dia ada website yang tersendirilah, supaya memudahkan urusan dengan customer. Next, dia ada marketing. Marketing ni benda penting lah kan, nak tarik customer supaya customer repeat untuk beli satu produk. Bila ada je CRM ni, dia ada jadual, dia ada tracking, marketing, mailing, dia email, nak hantar surat semua ni, dia gunakan satu sistem lah dekat dalam CRM. Okay. Ni contoh dia. Support marketing. Bagaimana CRM dia support marketing? Dia akan buatkan respon melalui benda ni. Nampak? Ada direct mail, telefon, web. Tapi semua ni dia melalui satu aplikasi tersebut lah, CRM. CRM akan mengawal benda-benda ni. Okey, ni apa yang CRM punya software ni mampu buat. Kalau awak tengok kat sini, ada pelbagai jenis dari sale, marketing dan service ni. Banyak benda dia boleh lakukan dekat sini CRM ni. Ini adalah flow chart dia untuk apa ni, customer loyalty. Customer loyalty ni customer yang setia lah. So ni lah sistem dia. CRM ni dia tolong lah orang-orang yang memang suka beli produk dia. Dia lagi detect dan lagi uruskan dengan baik lah. Okay, operational CRM ni customer facing application, Salesforce automation, call center, customer service support and marketing automation. Okay, CRM ni banyak mengawal secara automatik. So kuranglah pekerja akan mengawal. Tapi contohnya macam Celcom, awak ada masalah, awak call siapa yang jawab? Operator tu kan. Okay, operator tu sebenarnya sebelum operator jawab, ada komputer akan jawab. Dia akan uruskan. Okay, ini adalah salah satu konsep CRM. Dia uruskan. Bila awak tekan-tekan, baru akan cakap dengan operator. So benda ni dikawal oleh CRM punya sistem. Okay, CRM juga dia mempunyai analytical lah. Dia boleh buat analisis menggunakan OLAP, data mining dan sebagainya lah. Ni contoh dia lah. OLAP, data mining, ada data analysis tool dia gunakan. Menggunakan data warehouse. Dia ambil data warehouse ni, dia buat OLAP daripada data customer tadi. Ni boleh sikit. Okay, apa kelebihannya untuk bisnes CRM ni? Okay, memberi kepuasan kepada pelanggan, marketing direct, mengurangkan kos direct marketing, lebih efektif, kurang rungutan pengguna lah kat sini, dan menaikkan sale. Okay, customer start using or purchasing product or service from a company, indicator growth or decline from customer base. Okay, churn rate. Okay, churn rate ni adalah customer yang tak gunakan lagi produk kita. Okay, ini adalah enterprise application challenge. Apa yang jadi sekarang ni yang memberikan saingan yang teruk, saingan tinggi, sebab dia kata untuk software ni mahal sangat. Tengoklah dia punya jumlah dia. Software ni mahal sebab teknologi pun dah berubah kan. Dengan nak ada data mining apa semua, memang software ni makan berjuta-juta lah. Kemungkinan next generation punya enterprise application ni dia akan lebih murah lah, dan kita jangkakan dia lebih sesuai hanya gunakan web. Dan dia ada open source, ada cloud base, tak perlukan server yang tinggi kan. So ni lebih mudah lah, dan boleh digunakan dekat mobile. Mobile ni penting lah. Dan dia ada social CRM dia kata. Sebelum ni kita tak ada social media kan. Ni untuk akan datang kita ada social media. Dia boleh kawal lah social media dan sebagainya. Dan dia libatkan dengan BI. BI ni business intelligence. Business intelligence ni dia akan buat ramalan dan sebagainya supaya dia punya forecast tu dia lebih baik lah daripada sebelum ni. Okey, setakat itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.